Okay, lagi sekali, learning objective kita dua, box plot dengan comparing mean and standard deviation. Okay, ini adalah box plot kita. So box plot dia ada related to ogive. Okay, so kita ada tiga jenis lah box plot. Kita ada symmetric distribution, left skewed distribution. Okay, maksudnya kita skewed ke kiri, kita membengkok ke kiri, dan right skewed distribution, kita membengkok ke kanan. Okey, dan dalam box plot ini kita hanya menggunakan kuartil sahaja, iaitu kuartil 1, kuartil 2 ataupun median, dan kuartil 3. Okey, so symmetric distribution bila mana whisker dia sama panjang. Okey, kalau whisker sama panjang, so kita akan bagi tahu dia symmetric. So dia adalah symmetric distribution. Tapi kalau dia punya whisker dia kiri ni lagi panjang, so kita akan bagi tahu dia adalah left skewed. So kalau whisker kanan lagi panjang, so dia adalah right skewed. Okay, so kita go through terus kepada situation. Okay, ini soalan dia. Okay, the ogive on the right shows the number of units of electrical power consumed by 80 households in a particular month. Nampak dia suruh kita construct dulu. Okay, construct a box plot based on ogive. Maksudnya kita kena ada ogive dululah. Okay, hence take the distribution of the shape of the data. Okay, so dia dah bagi dah ogive siap-siap. Okay, sekarang ni jom kita buat sama-sama. Kita nak cari quartiles. So kita perlukan 3 quartiles, iaitu quartile pertama, quartile kedua dan quartile ketiga. So quartile pertama dia adalah 1/4, betul? Okey, 1/4 ni double dot. Okey, kita nak tahu dia frekuensi ke berapa. Okey, kita nak tahu dia frekuensi ke berapa. So kita tahu total frekuensi kita ada 80. So kita nak tahu 1/4 daripada 80 itu berapa. So 1/4 darab 80. So kita akan dapat frekuensi yang ke-20. So frekuensi yang ke-20 yang menghasilkan first quartile. So kita pergilah dekat yang ke-20 ni. Okey, yang ke-20 ini, so kita buat garis putus-putus. Okey, garis putus-putus kena pada graf, lepas tu kita buat turun. So kita ambil lah data dia berapa. So kita tengok yang ni selang berapa. Yang ni selang 150 ke 200. So melalui 5 kotak kecil. So maknanya setiap kotak kecil itu 10, kan? So sekarang ni kita melalui 2 kotak daripada 150, maka kita punya data pada kuartil pertama adalah 170. Okay. So yang ni just nak tahu kuartil saja dulu. Lepas tu kuartil kedua let's say lah kalau soalan ni dia minta range ke apa kan, at least kita tulis siap-siap. So 2/4 ataupun 1/2 daripada 80. So frekuensi yang ke-40. So frekuensi yang ke-40. Okay, lepas tu buat turun. Oh, macam mana nak lagi nampak turun ni? Oh, dia di tengah-tengah. Okay, so 200, 210, 220, 225. Okay, so 225. Dan kuartil ketiga 3/4 daripada 80. So 60 lah frekuensi yang ke-60. So buat garis putus-putus, pakai pembaris lah. Okay, pakai pembaris. So dia kena pada 250, 280. Okey. So kita dah ada dah data-data ni. Okey, tang mana nak buat box plot ni? Okey, box plot, kita ambil pembaris, kita boleh lukis dalam graf yang sama So
kita ambil pembaris, kita bawa naik atas. Sebab kita ada ruang kosong kat atas ni. Weh. Okay, kita ada ruang kosong kat atas ni. Okay, so yang ni kuartal pertama. So kita garis putus-putus bawa naik atas. Okay, lepas tu median ataupun kuartal kedua pun kita garis dulu putus-putus bawa naik atas. Dan okay, kuartal ketiga pun kita buat garis putus-putus bawa naik atas. Okay, yang ni baru kuartal kan. So kita perlukan ada whisker. So whisker dia mesti daripada lowest class sampailah highest class. So lowest class kita kat sini 50 tu. Okay, 50. Ni 50. Okay, so kita ambil dot, kita buat dot. Okay, ni dot. Okay, sampai atas sikit lagi. Atas sinilah. Okay, dia tak kisah pun mana-mana, asalkan kawasan atas. Okay, kemudian paling tinggi adalah 80. Okay. Alright. Okay, so bila kita dah ada beberapa rujukan ini, okay, so kita buatlah lukis box plot. Kotak dia tak kisah pun nak besar mana, ikut kesesuaian. Okay, so kita gariskan. Okay, gariskan sampailah ke kuartal pertama. Situ je lah kita punya whisker kita. Lepas tu whisker yang belah kanan ni daripada kuartal ketiga sampailah highest kelas ni. Okey. Kemudian yang ni kita buat ni lah dot. Yang ni kita buat dot. Dekat kuartal pertama pun buat dot. Dekat kuartal ketiga buat dot. Dekat whisker ujung pun kita buat dot. Lepas tu dekat median tak perlu buat dot. So apa yang kita perlu buat, kita buat segi empat. Macam ni je. Pakai pembaris lah. Lepas tu dekat median ni kita buat garis. Macam tu. Habis, siap box plot. Okay. So macam ni je kita lukis box plot dalam kertas graf yang ada ogive. Simple je. Okay. So dah selesai soalan A. Hilang. Ya Allah, mana dia? Okay. Dah selesai soalan A. Kemudian kita tengoklah based on lukisan box plot kita. Kita jawablah soalan B. Dia kata hence state the distribution shape of the data. So kalau awak tengok daripada box plot yang kita lukis ni, awak rasa dia distribution apa? Tengok dia punya whisker dia panjang kat mana? Right. Dia panjang kat kanan kan. So dia akan jadi right skewed distribution. Okay. So dia akan jadi right skewed distribution. Yang tu je lah jawapan dia. Habis. So simple je box plot. Okay, ni right skewed distribution bila mana whisker yang belah kanan ni lagi panjang daripada whisker belah kiri. Okay, habis. So learning objective yang pertama settle. Okay, so ingat nak buat box plot mesti ada ogive. Boleh tak kalau tak ada ogive? Boleh. Kita dapat yang ni je lah. Ni kita mesti ada data pada kuartal pertama, kuartal kedua dengan kuartal ketiga, dan juga lowest class dengan highest class. Okay. Tapi kalau kita tengok kat sini, lowest class kita adalah kita punya okay, higher upper boundary untuk kelas yang paling bawah, dan yang paling last ini adalah upper boundary untuk kelas paling atas. So kena ada kelima-lima tu lah
Okey, so ketiga-tiga kuartal dengan dot untuk lower class dengan higher class. So dapatlah lukis box plot tanpa melukis ogive. So median hanya buat garisan sahaja. So untuk setiap yang lain ni perlu dot-dotkan dia. Settle. Okey, ada persoalan berkenaan dengan box plot? Okey kan? So kalau ya saya. Okey, baik. So kalau okey, jom kita buat kita apply yang kelas sebelum ni. Yang kita buat cari mean, cari standard deviation, cari variance. Ni compare mean and standard deviation. So kalau selalunya nak compare ni dia akan melibatkan dua atau lebih item. Okey. Macam sebelum ni kelas kita hanya fokus kepada satu item sahaja. So kita cari satu sahaja mean, satu sahaja standard deviation. Tapi kalau nak buat comparison, kita perlu lebih daripada satu. So macam contoh soalan ni, kita ada dua item iaitu brand X battery dengan brand Y battery. Okay, so dekat kertas masing-masing buat dua table. Ingat lagi tak table yang perlukan 5 kolom? Kelas, okay, kemudian frekuensi, kemudian frekuensi, lepas tu X ni apa? Table-table yang baru X ni apa? X ni adalah midpoint. Okay, midpoint pada kelas itu. Kemudian awak perlu ada hasil darab fx. Kemudian awak perlu ada x square. Kemudian awak perlu ada fx square. Inilah table dia. So cuba buat dekat kertas masing-masing. Okay, so ini brand X. Lepas tu buatlah brand Y. Sama juga, table yang sama. Okay, jom buat 40.15. 540.15. Okay. So lepas tu awak cari mean lah kan. Mean dengan standard deviation. So standard deviation, so formula dia mean mean awak dapat berapa mean? $167 bahagi dengan 60. 2.783. 2.78. 783. 3. Okey. 7. 7 2.787. Okey. Kan semua setuju kan? 783 cik. Oh, 783. Okey, maafkan saya. 783. Pemadam, keluarlah kamu. Okey. Okey, 2.783. And then bolehlah awak dapatkan standard deviation dia kan. So masukkan 540.15 bahagi dengan 60 tolak dengan 2.783 berkuasa 2. So awak akan dapat 1 point Cikgu dapat 1.121.
Okey, betul. 1.121. Okey, bagus. So kita tak boleh buat comparison lagi sebab kita tak dapat brand Y pula. Okey. Brand Y summation of fx dia berapa? Saya pun tak dapat. Summation hasil tambah fx. F darab x. Ada yang dah dapat dah brand Y? Tengah buat Okey, tak apa, tengah buat. Cikgu 126 tu. 126. Okey, terima kasih. Pertabahan kalau statistik memang macam ni, panjang. Sebab tu nak jadi statistician bukan senang. Dia kena bermain dengan nombor, dengan formula. Tapi jangan mematikan semangat untuk jadi statistician. Bagi siapa yang nak jadi statistician, teruskan. Ni summation of fx kuasa 2. Ada siapa yang dah dapat? Belum. Okey. Take your time. Biar kita belajar sikit, tapi kita dapat faham sepenuhnya. Cikgu, Ya, saya dapat 350.25. 350.25. Okey, kalau ada siapa ada bantahan, bagi tahu 350.25. Okey, terima kasih. Kalau ada yang tak dapat 350.25, boleh bagi tahu. Yang untuk brand X ni betul lah 2.783 dengan 1.121. Betul, bagus. Siapa yang dah siap table, bolehlah maklum. So mean untuk brand Y berapa? Mean untuk brand Y Saya dapat 2.1. 2.1. Okey, betul. Bagus. 2.1 betul jawapan dia.
Ada yang dah dapat standard deviation untuk brand Y? Saya dapat 1.195. 1.195. Debak. Bagus. Betul lah tu. So kawan-kawan yang lain, tak apa, slowly but surely untuk dapat jawapan yang sama macam kawan-kawan yang lain ni. Okay, semua siap dah? Sudah. Semua dah? Okay. Semua dah Baik. So daripada dua brand yang berbeza ini, kita tengok Min dulu. Okay, Min mana yang lagi better? Dia punya soalan ni apa? Dia kata by using suitable measures determine which brand of battery is better and last longer. So yang kelas kita merujuk kepada lifespan years. Okay, so maksudnya min kita ini average untuk bateri brand X, dia boleh bertahan selama 2.783 tahun. Untuk brand Y 2.1 tahun. So mana lagi better? Brand X. Brand X, betul? Sebab dia last longer lah, dia punya lifespan dia. Okay, selalunya yang mana yang dia punya min dia better, dia akan dia ada relation dengan dia punya standard deviation dia. So kita tengok standard deviation dekat sini 1.121 dengan brand Y adalah 1.195. Okey. Hari tu saya dah bagi tahu kalau dia punya standard deviation lagi kecil, jarak dia antara min yang kosong, mu yang kosong itu lagi rapat. So dia banyak lah dia punya standard deviation itu kan. Tapi lagi kecil dia punya nombor standard deviation, bermaksud dia lagi rapat dengan mu, maka kita akan bagi tahu dia jarak dia kecil je, tak jauh beza pun antara orang ni dengan orang tu, dan orang ni dengan orang lain. So jarak dia dekat-dekat je semua. So kita boleh katakan kat situ distribution itu adalah konsisten. Dia punya data dia konsisten je. Berbeza dengan kalau yang jauh, dia punya standard deviation dia jarak jauh sangat. So dah lah, kalau orang pertama dengan orang kedua dah jauh ni, orang pertama dengan orang ketiga pun lagi jauh. So dia punya data dia tak konsisten. Okey, berbanding dengan yang dekat-dekat tadi tu. So kita akan bagi tahulah untuk brand X 1.121, untuk brand Y 1.195. So kita boleh katakan yang 1.21 ini lagi kecil daripada 1.195. So kita boleh bagi tahu yang standard deviation untuk brand X dia implies that dia punya ni lagi konsisten, data dia lagi konsisten. Okey, sebab nombor dia kecil berbanding dengan standard deviation untuk Y. So kita akan bagi tahulah, kalau jawapan skema dia kita akan bagi tahu larger mean. Okey, ni larger mean lah sebab mean dia lagi besar daripada brand Y. So kita akan bagi tahu jawapan dia brand X. Okey, so kita akan bagi tahu brand X brand X is the best. Okey, contohlah kita bagi is the best. Maksudnya kita buat jalan cerita lah, rumusan, summary. Brand X is the best because kita bagi tahu lah yang larger mean. Okay, larger mean implies apa? Dia punya lifetime je lah, sebab kita pakai dengan lifetime kan. So implies lifetime is longer. Okay, is longer. And smaller standard deviation, okay, implies lifetime itu is more consistent. Sebab kita tengok dia punya bateri X yang
jenis apa, brand X, tapi bateri 1, bateri 2, bateri 3, semua dia punya jarak dia punya apa, dia punya jarak standard deviation semua dekat-dekat rapat. So kita boleh bagi tahu lah dia punya lifetime dia tu konsisten. Okay, yang tu je lah dia punya cara nak explain. So settle untuk kita buat comparison between two items ataupun two cases, regarding mean and also standard deviation. Baik, ini untuk kertas 2. Awak kena buat jalan kerja yang panjang semua. Let's say kalau kertas 1, kertas 1 dia bagi soalan macam ni, lepas tu A, B, C, D, dia kata brand X is the best. Lepas tu dia explain lah macam ni kan, yang tulisan warna biru ni. Lepas tu B apa, C apa, D apa. Leceh lah kalau kertas 1 awak nak buat table macam ni panjang kan. So untuk kertas 1 kita guna cara kalkulator. Okey, untuk nak buat guna kalkulator, awak cuma perlukan yang ni sahaja, frekuensi dengan midpoint. Untuk brand X, frekuensi dengan midpoint untuk brand Y. Okey, jom keluarkan kalkulator sama-sama. Baik, semua dah bawa keluar, semua dah buka kalkulator. Okey, first kali awak tekan mode, pergi dekat yang ni, yang ada tunjuk standard deviation, regression dengan base. Okay, so kita ambil SD, standard deviation, tekan 1. Okay, nanti dekat kalkulator awak ada simbol SD dekat sini. Okay, so sekarang ni kita nak key in data. So let's say lah kita ambil brand X dulu. Okay, brand X. So kita ambil kita ambil apa dulu midpoint lupa kita ambil midpoint. Okay, cuba ambil midpoint dulu. Cost midpoint ke? Siapa ada buku teks? Ada tak yang tengah ada buka buku teks? Saya, cikgu. Okay, tolong buka dekat bahagian okay, pergi kat box plot, pergi kat subtopik box plot. Okay. Okay, lepas tu page sebelah bawah tu, bawah pula, page sebelah yang kata compare between mean dengan standard deviation. Dah jumpa dah yang tu? Sorry. Kejap. Sorry. Sebelum box plot. Sebelum box plot yang kita nak kira mean, standard deviation, variance. Surat 212, cikgu. Saya tak ada buku teks. Tapi ada dekat page itu, ada bahagian dalam page itu belah kanan itu ada tunjuk cara-cara guna kalkulator. Ada bahagian bawah tu. Ada kan? Dia ada bagi tahu tekan mode, lepas tu tekan SD, lepas tu tekan itu dia bagi tahu apa? Masukkan apa? Frekuensi dulu ke midpoint dulu? Midpoint. So dia suruh tekan midpoint kan? Okay, let's say lah kita tekan midpoint. So 0.45. Kemudian awak tekan shift, awak tekan ni, simbol yang ni. Nampak tak saya punya anak panah simbol yang ni? Yang sebelah ni atas delete. Okay, awak tekan yang ni. Nampak dia keluar macam ni. Okay, kemudian awak masukkan frekuensi. Dia suruh masukkan frekuensi kan? Betul, dekat buku teks tu kata masukkan frekuensi 4. Okay, 4. Kemudian dia kata apa? Tekan M plus ke shift M plus? M plus saja. So awak tekan M plus. So nampak dia dah tolong darab siap-siap dah. Okay. Kemudian awak tulis balik, the next class pula 1.45 shift ni semicolon ni, kemudian masukkan frekuensi 10, lepas tu awak tekan M plus. Okey, dapat dah data yang kedua. So masukkan lagi 2.45 shift, tekan yang ni, kemudian masukkan frekuensi kita 17, tekan M plus. Okay, semua follow Lepas tu masukkan lagi 3.45
shift tekan butang ni, lepas tu masukkan frekuensi 20, tekan M+, dan last kali 4.45 shift tekan butang ni, kemudian masukkan frekuensi, tekan M+. So bila kita dah habis semua data, kan kita ada 5 kelas kan, so kita dah isi semua. Okay, kemudian awak tekan AC. Okay, semua dah tekan AC. Okay, awak tekan shift, tekan 2, tekan shift, tekan 2. Nanti awak akan dapat keluar yang ni, 3 benda lah ni. Okay, kalau awak tekan 1, awak akan dapat mean. Kalau awak tekan 2, awak akan dapat standard deviation. Kalau tekan 3, awak akan dapat standard deviation tolak 1. So kita nak nombor 1 dengan nombor 2 saja. So awak tekan 1 dulu. 1, tekan enter, bukan enter, sama dengan. So awak akan dapat sama tak jawapan awak? 2.783. Dapat. Okey, bagus. So awak dah dapat dah min 2.783. So dekat awak punya dalam kertas 1 tu awak tulislah, okey, brand X min dia 2.783. Sekarang ni standard deviation pula. So awak tekan shift, tekan 2, lepas tu awak tekan 2, awak tekan enter, tekan sama dengan. So awak akan dapat standard deviation awak adalah 1.1205 ataupun 1.121. Sama juga macam awak dapat. Okey. So kemudian pergilah dekat brand Y pula. Okey, brand Y, ni kena clear balik, shift clear. Okey, shift clear, tekan butang 3, reset all. Okey, sama dengan. Lepas tu pergi balik dekat SD 1. Lepas tu masuklah macam biasa 0.45 shift butang yang ni. Lepas tu masukkan frekuensi, tekan M+. Okey, lepas tu masukkan 1.45 shift butang yang ni, masukkan frekuensi 21 M+. Lepas tu 2.45. So kita masukkan lah frekuensi 15. Lepas tu 3.45, masukkan frekuensi 8, dan 4.45 frekuensi 6. Lepas tu tekan AC, tekan shift, tekan 2, tekan 1, tekan sama dengan. So awak akan dapat min awak 2.1. Lepas tu awak nak dapatkan standard deviation untuk brand Y, tekan shift, tekan 2, tekan 2 lagi sekali, tekan sama dengan. Awak akan dapat 1.19478 ataupun 1.195. So bila awak dah tulis dalam kertas 1 itu, dan barulah awak boleh cari jawapan mana yang sesuai based on kita punya conclusion ataupun analyze. Okey tak? Okey. Nanti bolehlah awak cuba dekat apa yang ni soalan 2. Nanti pergilah dekat buku teks tu, try buat soalan 1. So buatlah try, seolah-olah awak buat jawab kertas 1, then awak kiralah pakai kalkulator. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. So kita dah harapnya mencapailah learning objektif kita, iaitu untuk lukis box plot dan juga macam mana kita nak buat comparison. Okay, so kita tahulah standard deviation lagi kecil, lagi small, bermaksud kelas itu lagi konsisten. Okay, so average tengok pada situasi juga. Kalau dia berkenaan dengan bateri better, so kita tengoklah lifespan yang lagi besar lah, lagi better. Okay, so depend on the situation yang kita dapat ataupun case study yang kita dapat. Alright.